Okey, dah saya you dah dengar apa tu ucapan tadi dan pertamanya saya katakan bahawa pelawaan Datuk Seri Najib memberikan ranting zaitun olive branch. Ini saya tanya apakah dia ikhlas dan serius. Kalau benar, mengapa tidak dengar pandangan ahli parlimen? Kalau benar, mengapa dia tidak bersedia bincang pakai rancangan ni? Kita dah ulang selama 5-6 bulan ini yang kita sebut ekonomi masih keutamaan. Mengapa tidak ada kesediaan untuk berunding? Itu selain daripada itu isu dari segi ekonomi. Dari segi politik pun hentikanlah segala cara rakus, kasar, pencolekan wakil rakyat dan ugutan dan tindakan fitnah dalam media, maki hamu dalam kursus-kursus Biro Tata Negara. Henti gitu dan kita boleh berunding, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang pendekatan Datuk Seri Najib sendiri sebagai Menteri Kewangan itu, saya kata memang ada langkah untuk menangani isu dan kemelut ekonomi ini. Tapi saya mendukil dari kenyataan Krugman tentang falling behind the curve. Dia agak sedikit terlambat. Tapi berbeza daripada rancangan yang mereka sebenarnya ambil. Saya tengok ni daripada bits and pieces daripada apa yang dilakukan di Amerika Syarikat. Tapi berbeza kerana di Amerika, Obama ada juga menyentuh tentang soal pengurusan, soal pertanggungjawaban, soal accountability, ya. Dan sehingga akan mengenakan syarikat-syarikat termasuk di Wall Street yang mendapat dana kerajaan itu di-cut, ada cap tentang pendapatan. Ini tidak berlaku dalam negara kita. Bahkan gaji dan allowance pengurus-pengurus JLC yang tinggi itu pun tidak mau disebut dalam parlimen. Bila ditanya, tidak dijawab di parlimen, walaupun itu syarikat kerajaan. Kemudian saya sebut juga kalau betul kita nak bantu, kita nak adakan yang sekali lagi soal ranting zaitun ini, kita harus ambil pendekatan yang objektif. Jangan kita diskriminasi projek-projek di negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat. Now, menyentuh tentang tadi sekali lagi saya sebut soal kelemahan besar yang saya tengok dalam package ini, rancangan ini, ialah kegagalan kerajaan untuk melihat bahawa isu keyakinan rakyat, pelabur domestik, pelabur antarabangsa itu sentral. Kalau kita tidak memulihkan keyakinan ini, seperti yang disebut oleh Amartya Sen, saya quote, ya, bahawa ini sentral, bahawa ini isu yang disebut faktor psikologikal. You buatlah rancangan 60 bilion, 70 bilion, tapi kalau orang tak yakin, ni maknanya business as usual, ya. Dan tak ada keupayaan untuk membawa kepada perubahan dan reform. Saya bagi contoh, tol tak dinaikkan, itu populist. Tetapi nak gunting semula supaya lebih efisien dan fair dalam keadaan perjanjian itu tidak itu berat sebelah, itu tidak bersedia. Akhirnya apa yang kerajaan lakukan? Dia bayar kepada syarikat konsesi. Perjanjian air Selangor, oleh kerana mahu menafikan hak Selangor, dia offer satu harga yang tinggi kepada syarikat konsesi. Tapi yang membimbangkan kita ialah pertamanya offer itu tidak bagi kita berpatutan. Tapi yang lebih besar masalah ialah dia akan beri kesan kepada pengguna yang harus membayar tahun ini saja 37% kenaikan kadar bayaran. Jadi maknanya kalau kita kira ni semua,
dia kebocoran, ketirisan dalam pengaluran projek dan dana ini hilang. Ya. Walaupun ya masalahnya pasal media akan berikan liputan bahawa 60 bilion semua dapat bekerja begitu, jadi dapat begitu. Tapi bila kita lihat yang diperinci bagaimana hilang, macam tender. Saya sebut tadi tender yang tidak yang melalui rundingan terus sehingga tahun lalu itu 68 bilion. Sekarang mungkin dah sampai cecah 70-80 bilion ringgit. Nah, kalau kita buat tender terbuka yang telus, kita boleh jimatkan dengan sendirinya 7-8 bilion ringgit. Jadi 8 bilion itu hilang. Jadi masalah kita terus kita ambil pakej rangsangan, tampung yang tiris dan bocor. Dan ini ada hubung kaitlah dengan apa yang pada peringkat awal yang disebut oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi tentang memulihkan kredibiliti kewibawaan kerajaan, Badan Kehakiman, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tetapi seperti kita tahu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu rata-rata orang belum yakin. Okay, I just didn't feel like using this again. I mean, I brought it with me. The facts, the medical records, just to prove a point with all these facts adduced, how these things were manipulated, fabricated, and still they refuse to act. So do you have AG and IGP you can spot free with clear evidence. You think it's easy for anybody to bring any case against the Attorney General and the IGP with such evidence? It's very tough. Now you adduce such evidence, what do they say? They leave it to the panel. What did you submit to the panel? That's my question. I mean, assuming the panel are truly independent and professional. You know judges and how they behave. You go to Ipoh, you would know. But assuming they are credible, it depends what you get. It's just a report to the so-called ex-judge. That's it. No discussion. You look at the report, and then it also depends on what's been submitted to you. I think it's very unfortunate that in a case like this, where you have strong evidence to support your case, and they can just brush it aside and use Parliament to explain and defend the case, or we follow the procedure, then that's it. I have written to the all panel members, okay, the present panel. I just want to see whether they would respond or not. I just want to prove a case. No, factually it is better to coincidence. Oh, the lunch? Good. It's coincidence for the leader of the opposition and the Prime Minister to have lunch together. And it's a coincidence where the... It was not broken by the wife, sir. You were not informed that the Prime Minister was also attending that lunch earlier on? Can a Prime Minister go with a huge entourage and already uninformed? You think it's good? I don't know. But no, I mean, I think leave it at that. Did you have a conversation with him? I mean, naturally we have lunch together. We must have conversations. Yeah. Could have been talking about the goods from Durban goods that he lost. You tell me that? Yeah. We talk about family, health, whether. Gardening and fishing. No, you didn't mention anything about gardening. Fishing maybe. That one is after his retirement. Okay lah, thanks. How come it was at the same time? There's Malay College. Nazri using this also. It's a Malay College. Normally Wednesdays we use the same time. Wow. Oh, you don't know this? Yeah. Wednesdays normally our old boys use the same time. So you have Sharil, Samad, Nazri, myself,